Malaysia kini berdepan dengan krisis integriti yang berpunca daripada amalan rasuah yang berleluasa. Amalan rasuah bukan hanya terbatas kepada penjawat awam tetapi turut menular di kalangan orang awam dan sektor swasta. Kesan dari penularan amalan rasuah kepada sesebuah negara adalah merugikan di mana ia boleh mencemarkan imej kerajaan dan negara di mata masyarakat dunia, mengurangkan pendapatan negara akibat dari ketirisan dan pengelakan cukai, mengurangkan kemasukan pelabur asing yang tidak yakin dengan kestabilan ekonomi negara, serta merencatkan pertumbuhan ekonomi negara yang akhirnya menyumbang kepada kenaikan inflasi. Oleh itu, di sini kita ingin melihat sejauh mana Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memainkan peranan dalam membantras gejala rasuah yang berleluasa ini. Okey, seterusnya konsep. Yang pertama, definisi rasuah. Rasuah sinonim dengan hadiah, iaitu ganjaran sesuatu ataupun mengharapkan ganjaran tertentu daripada sesuatu pemberian, wang sogokan atau duit kopi. Bahasa Arab, rasuah berasal daripada perkataan al-riswah. Istilah rasuah telah digunapakai dalam bahasa Melayu yang bermaksud pemberian untuk menumbuk rusuk iaitu menyogok dan menyuap. Menurut Undang-Undang Malaysia yang terkandung dalam Akta Pencegahan Rasuah 1961, Pindaan 1971 telah mentafsirkan rasuah ialah menerima atau memberi apa-apa suapan sebagai dorongan, upah atau galakan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan yang ada hubungan dengan prinsipalnya. Kesimpulannya, rasuah adalah pemberian atau penerimaan sesuatu yang bertujuan melakukan perkara yang tidak digalakkan sama ada oleh undang-undang atau peraturan harian tertentu yang berkaitan dengan tugas. Okey, kita lihat pula kepada dalil dan hukum rasuah. Menerusi dalil Al-Quran yang bermaksud, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan kamu pula menghulurkan harta kamu memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Al-Baqarah ayat 188. Menerusi Al-Sunnah pula, hadis Rasulullah SAW, pemberi rasuah dan penerima rasuah masuk neraka. Oleh itu, jelaslah melalui dalil Al-Quran dan Al-Sunnah bahawa rasuah dihukumkan dengan haram. Hukum Islam terhadap pemberi rasuah dan penerima rasuah adalah jelas iaitu haram. SPRM pada 24 Februari 2009, Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi melancarkan dengan rasminya penubuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM melalui penggubalan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2008, Akta 694 dan mula berkuat kuasa pada 1 Januari 2009. Penubuhan SPRM adalah bagi menggantikan Badan Pencegah Rasuah Malaysia dengan hasrat meningkatkan keberkesanan dan kecekapan mencegah rasuah serta memperbaiki persepsi kebebasan dan ketulusan SPRM dalam memerangi rasuah. Okey, seterusnya pula kita pergi kepada peranan SPRM. Yang pertama, menerima dan menimbangkan apa-apa aduan tentang pelakuan kesalahan di bawah Akta SPRM 2009 dan menyiasat mana-mana aduan itu. Yang kedua, meneliti amalan, sistem dan tata cara badan-badan awam untuk memudahkan penemuan kesalahan di bawah Akta SPRM 2009. Seterusnya, mengarahkan, menasihati dan membantu mana-mana orang atas permintaan orang itu tentang cara-cara bagaimana rasuah dapat dihapuskan oleh orang itu. Mendidik orang ramai untuk menentang rasuah dan mendapatkan dan memelihara sokongan orang ramai dalam memerangi rasuah. Okey, kita pergi pula kepada bidang kuasa SPRM.
Yang pertama, menyiasat dan mencegah sebarang bentuk perlakuan rasuah serta salah guna kuasa. Yang kedua, menyiasat mana-mana kesalahan di bawah akta-akta lain yang disenaraikan sebagai kesalahan ditetapkan. Yang ketiga, menjalankan siasatan. Yang keempat, menyediakan khidmat perundingan dan nasihat untuk menambah baik sistem yang boleh menutup peluang dan ruang jenayah rasuah. Kedudukan SPRM dalam pemerintahan Islam. Kedudukan SPRM dalam pemerintahan Islam mempunyai beberapa persamaan dengan fungsi dan bidang kuasa, wilayah hizbah dan wilayah mazalim. Konsep amar ma'ruf nahi mungkar dalam SPRM. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ini, hukum rasuah adalah haram di dalam Islam. Menyuruh kepada perkara ma'ruf dan mencegah kemungkaran merupakan sebuah kewajipan di dalam Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Ali Imran ayat 104. Maksudnya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Konsep amar ma'ruf nahi mungkar di dalam Islam adalah selari dengan objektif dan fungsi SPRM. Hal ini kerana SPRM bukan sahaja berfungsi menyiasat dan mendakwa pihak yang terlibat dengan rasuah, malah juga mendidik masyarakat untuk sentiasa menjaga ketulusan dan integriti dalam setiap urusan. Persamaan SPRM dengan wilayah hizbah dan wilayah mazalim. Persamaan SPRM dengan wilayah hizbah ialah: yang pertama, dari aspek berperanan untuk menguatkuasakan undang-undang yang meliputi soal berkaitan jenayah, urus niaga atau muamalat dan pentadbiran awam. Yang kedua, SPRM berperanan menyiasat dan mengaudit jabatan-jabatan awam dan swasta bagi meneliti sekiranya berlaku kepincangan yang disembunyikan, selain mendidik masyarakat supaya sama-sama membanteras rasuah. Sama seperti peranan muhtasib boleh menggunakan kuasanya dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, sama ada wujud pendakwaan atau tidak. Yang ketiga, SPRM mempunyai kuasa untuk mendakwa, menyiasat dan memberi arahan secara mutlak kepada sesiapa yang terlibat dalam kes rasuah. Sebagaimana muhtasib boleh mencegah kemungkaran dengan cara kekerasan atau kekuatan atau takzir dengan tidak melampaui batas yang ditetapkan. Persamaan SPRM dengan wilayah mazalim pula ialah: yang pertama, dari aspek kuasa mendakwa kes penganiayaan atau pelanggaran undang-undang dan mendengar aduan saksi yang terlibat dalam kes penganiayaan atau pelanggaran undang-undang. Yang kedua, SPRM sebagaimana tertera pada Akta 694, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, Seksyen 30 dan 31, sama seperti wilayah mazalim juga berhak menyita dan merampas harta yang terlibat dalam kes supaya dipulangkan ke pihak yang betul atau diadili sebaiknya. Perbezaan SPRM dengan wilayah hizbah dan wilayah mazalim. Perbezaan SPRM dengan wilayah hizbah ialah SPRM tidak memainkan peranan dalam aspek-aspek yang dikendalikan oleh wilayah hizbah yang berikut, iaitu: yang pertama, menguatkuasakan undang-undang Islam yang meliputi soal peraturan rumah tangga, ketenteraman awam, keselamatan negara, perdagangan, peraturan ibadah, akhlak serta fahaman atau akidah. Yang kedua, menetapkan hukuman kepada kemungkaran yang zahir. Perbezaan SPRM dengan wilayah mazalim pula ialah SPRM tidak memainkan peranan dalam aspek-aspek yang dikendalikan oleh wilayah mazalim yang berikut, iaitu: yang pertama, hakim dalam waliul mazalim hanya boleh bertindak jika ada pendakwaan, manakala ketua pesuruhjaya mempunyai kuasa seperti timbalan pendakwa raya menurut Akta 694 Seksyen 5 dalam kurungan 6 untuk mendakwa pihak yang terlibat dengan rasuah. Yang kedua, waliul mazalim boleh menjatuhkan hukuman dan membicara setiap kes yang diadukan kepadanya, tetapi SPRM hanya berkuat kuasa mendakwa dan menyiasat kes, tetapi yang menjatuhkan hukuman adalah institusi mahkamah.
Dan yang ketiga, wilayah mazalim juga mengendalikan ibadat zahir seperti solat Jumaat, hari raya dan haji, dan SPRM tidak terlibat mengendalikan ini. Sebagai kesimpulan, SPRM mempunyai beberapa persamaan dengan wilayah Hizbah dan wilayah mazalim, walau bagaimanapun ianya juga mempunyai beberapa perbezaan. Rasuah adalah jelas haram di dalam Islam dan mencegahnya merupakan satu kewajipan dan satu bentuk amar ma'ruf dan nahi mungkar.